Okay, so kita boleh proceed. Semua ready dah? Ready. Okay, right. So kalau kita buka packet tracer ni, as an introduction, packet tracer ni is a network simulator lah. So kalau since kita belajar sejarah ODL, so kita tak boleh nak datang secara fizikal. So kalau datang fizikal mungkin saya boleh tunjukkan macam mana kita nak connect dua PC. Okay, kita boleh kita boleh create a ethernet cables. Tapi since ODL kita kena buat secara virtual lah. So one of the common network simulator kita boleh gunakan packet tracer. So kalau kita tengok dekat packet tracer ni, okay, so the first one, kalau kat belah bottom left ni, dekat sini is a devices lah. So kalau dekat sini contoh routers. So routers ni dia operate at OSI layer 3. Okay. Router, so kita ada switches, switch. Okay, ni operate at OSI layer 2. Dan kita juga ada hub, which is layer 1. Okay, dan kita ada juga access point kalau kita nak buat wireless. And we also have apa lagi? Cloud. Dan kita ada juga, if I'm not mistaken, this is firewall lah. And also here kita ada end devices. So end devices ni macam host lah. Kita ada laptop, PC. Okay, kalau kita nak buat network tu, of course kita kena connectkan laptop dengan PC kan. Okay, to do something useful. Dan kita ada server. Dan kita juga boleh dan yang penting juga kat sini this is the media. Okay, so media kat sini, this one kalau yang bentuk ni dia just automatically choose lah. Tapi dekat sini kita ada konsol, kita ada straight through, ni sebenarnya RJ, this is Ethernet cable, UTP. Okay, yang kita belajar sebelum ni, kita ada straight through, kita ada crossover, kita ada fiber, dan kita ada coaxial, okay, serial. Okay, so untuk contoh kita nak gunakan, for example kita nak buat network kan. So contoh kita nak buat kita punya gateway. So, kita boleh tarik the devices. Inilah. Okay. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Okay. Ada. Okay, so satu lagi to take note, kita boleh tengok in logical view ataupun dalam physical view. Physical ni dalam bentuk physical lah, the exact geography location. Tetapi untuk scope ITT 400 ni kita akan hanya gunakan logical. Okay. Okay, the first one contoh saya nak buat a simple LAN. Okay, just simple LAN dekat office. For example dekat office small and medium enterprise. So dia ada satu gateway router dan dia ada switches dan dia ada PC dan dia ada contoh kita nak simulate dia nak access some website. Okay. So saya record so nanti boleh tengok lagi benda ni. So contoh let me delete this first. Okay, so untuk gateway kita boleh letak router to 9. Okay. Then after this, okay, let me so this is gateway router. Kita label dulu. Sir kena follow ke? Buat sekali. Tak, kamu tengok dulu. Nanti kamu akan ada case study, kamu kena buat sendirilah nanti. Alright, okay. Kalau kamu datang face to face memang kamu kena buat sekali, tapi since susah kan. Apa? Kita tengok dulu saya buat. Right, so switches ni untuk connectkan layer 2 punya connectivity. So kita selalunya orang pakai to 9. Okay, so this is kita panggil dia apa-apalah, kita boleh buat cakap dia flow switch. Okay. So this is logical tau. Logical diagram ni dia adalah just macam mana kita nak tengok data to flow. Macam kita nak buat IP addressing, macam mana kita nak tengok dia punya data flow. Kalau kita nak tengok physical tu maksudnya dekat mana kita letak switch tu. Kabel tu kita letak kat mana. Pasal benda tu physical, benda yang nampak. Logical ni kita just tengok dia punya data flow. Okay. So kita buat logical dulu. Okay.
So untuk connection antara router dengan switch, since it's different devices, so kita nak connectkan dengan UTP cable. Okay, so kita ada two type of UTP cable. Kita ada copper straight to and copper crossover. So since this is two different devices, so kita akan pakai straight. Tapi kalau contoh kita nak connectkan antara router dengan router, kita akan pakai crossover. So since dua yang berbeza, so kita akan pakai straight through lah. So contoh daripada router ni, port 00 pergi ke port 01 switch. Okay, connect dulu. Merah ni maksudnya dia tak up lagi So kena configure dulu baru boleh up. Okay. Dan contoh kita nak buat kita ada PC. Okay, so mungkin PC untuk pekerja PC workstation satu. Okay. Ni buat simple je, nanti untuk you guys punya case study mungkin ada lagi banyak lah kena buat. So ini just saya nak tunjukkan macam nak gunakan packet tracer. Okay. So mungkin orang nak bekerja kat workstation satu. So mungkin untuk pegawai dia pakai laptop lah kan. So since pakai laptop contoh. This is workstation. So tapi since laptop kita nak connect, selalunya orang connect pakai access point kan. Maksudnya guna AP, wireless. So kita pilih kat sini wireless access point. Kita boleh just pakai point. Okay, so kita connectkan together. Untuk switch ke PC kita pakai straight. So daripada port 2 pergi ke workstation pertama. Okay. So daripada straight, daripada antara switch dengan access point kita pakai straight. Okay. So untuk laptop dengan access point wireless lah, since kita pakai wireless kan. Okay. So untuk simulate internet, so contoh dia nak browse some website over the cloud. Okay, so mungkin kita akan connect dengan ISP punya router. So kita pilih kat sini ISP, Internet Service Provider. Okay, then mungkin so ni sebenarnya kita dah portion of the cloud lah. So anyhow mungkin kita boleh letak kat belakang ni kita ada satu server yang mana kita boleh access. So connection dekat WAN selalunya dia pakai serial connection, tapi sebenarnya dia tak serial. Boleh pakai daripada sini pakai cross. Kenapa cross? Pasal router dengan router, dan router dengan server kita pakai cross. Kalau router dengan switches kita pakai straight. Okay. Right, so kita kena configure lah. So dah settle lah. So sebenarnya goal dia kita akan buat kalau kita berjaya configure, kita boleh daripada workstation ni access contoh website dekat server ni, ataupun dekat laptop ni menggunakan wireless ni kita boleh access server ni punya website contoh. Okay, so first kita kena buat configuration. Okay, ada soalan apa-apa lagi tak? Ada setakat ni ada soalan tak? Boleh proceed? Boleh sir. Okay, so kita configure dekat gateway router dulu. So most of the branch, maksudnya dekat dalam office, dia mesti ada gateway untuk dia access internet. Dan selalunya dia gunakan internet tu dia akan connect dengan service provider, PM, time. So kita configure dulu kita punya gateway router. So dekat sini nak tahu this one connected dengan port mana.
So okay, dekat port 00 kita connect dengan switch. So let's configure first. So macam ni kita nak configure. Okay, dah buka. Make sure dia on dan kita boleh pergi kat CLI. So this is the configuration. Okay, so kalau ada first initial configuration ni, so just tulis no. So kita enter, so kita dah masuk dalam router. Okay, dalam Cisco nya devices, so this is for Cisco so mungkin ada devices lain macam Juniper ke apa, tapi for Cisco punya devices, dia run software nama dia iOS, Inter Networking Operating System. Okay, iOS. So macam ni kita nak gunakan iOS tu, first kita kena enable to go to privilege mode. Boleh tulis enable. Kalau nak simple, kita just tulis en, kita tekan tab. So dia akan try untuk matchkan dengan dia try to predict apa yang kita nak buat sebenarnya. So enable. So bila dia dah jadi hashtag macam ni, so kita dah pergi ke privilege mode. Okay, so di privilege mode ni kita dah macam somehow boleh have admin access lah. Okay, so dekat sini kita boleh contoh command, nak tahu command apa kita boleh tekan tanda soal. Again, saya tekan shift tanda soal. So kat sini dia bagi tahu lah command apa nak buat, nak show apa boleh apa ni. Okay, so contoh saya nak tengok apa interface yang saya ada. So kita boleh tekan show IP interface brief. Dia bagi tahu dia ada 3 port. So port 0, port 1, port 2. Okay. So dekat port yang kita connect dengan switch ni tak ada. Kita guna port berapa? Port 0, gigabit Ethernet 00. Okay. So kita boleh first kita nak configure lah dulu. IP addressing, kita kena configure IP addressing. Lepas tu kita kena configure IP lah mostly. Okay, dan kita kena configure routing sikit. Okay, so kita nak configure ni, so kita kena masuk dalam configure mode. So kita macam nak masuk dalam, sekarang ni kita kat privilege mode kan. So kita kalau nak masuk configure mode, kita kena buat configure terminal. Okay, kita configure daripada terminal. So this is in the configuration mode. Okay, so kalau kita nak configure interface gig 00 ni, kan tadi kita dah show kan. So kita tulis kat sini interface, okay, gigabit 00. Okay, boleh. Right. So kita nak configure IP address dulu. So IP address dia, contoh kita buat some simple IP addressing of subnet. Nanti you guys akan belajar juga, saya akan ajar. Tapi saya tunjuk dulu macam mana guna packet tracer. Okay. So contoh, let's us create some. Untuk kita punya angle. Okay, so contoh saya tak nak fill, so outline dia okay cukup, right. Contoh ini, this one is for ni, kat sini kita labelkan dia not. So this is office local area network LAN. Okay. Office LAN. Okay, so kita punya network address kita masukkan dalam subnet. Okay, so kita since kita buat dalam local area network, so kita pakai private IP addressing. Nanti you guys akan belajar. Tapi anyhow, IP address kita ada private address dengan public address. So selalunya dalam ni kita pakai apa ni, private address lah. So kita pakai 192, dia private address boleh start dengan 10.0 dan subnet ni, dan subnet dia adalah /8 ataupun kita boleh pakai 172.16. okay, dia akan /16.
ataupun kita boleh yang common 192.168. Contoh kita nak pakai subnet yang pertama .1.0. Okay. So dia punya slash notation /24. So maksudnya kalau kita dia punya subnet mask ialah 255.255.255.0. So this is what dia punya subnet mask. Okay. So ini network untuk office LAN. Okay. So kalau kita tengok dalam PC saya ni pun, sekarang ni saya connect dengan LAN dalam office saya kan. So kalau saya tengok dekat saya punya network, so kita tekan IP config, saya assign dekat saya punya LAN, nampak? Saya pakai private addressing pasal dalam office saya. 192.168.0.1. So saya dalam subnet 0 dan saya punya PC dia assign dengan 101. So ini IP, the full IP saya punya PC. Dan this is my subnet mask /24. So maksudnya 255.255.255. Dan my default gateway, saya punya router, default ini maksudnya contoh saya dekat sini kan. So my default gateway is this one. So ni default gateway saya. So 0.1. So kalau saya nak keluar ke network luar, contoh nak pergi ke internet ke ataupun nak pergi ke fakulti lain ke, saya akan forward saya punya traffic packet tu ke my default gateway. Okay. So dekat sini nampak, dekat sini this is my private IP, tapi sebenarnya in order to access internet, saya kena di-assign private public IP. So kalau saya tengok my IP, this is my private public, so 202. So ini yang ISP assign. Okay. Okay, ada soalan tak? Okay everyone? Hello? Okay, tak ada, sir. Okay, kita teruskan Okay, so saya nak configure tadi, berbalik kepada our configuration. So since this is the gateway, default gateway, so saya akan assign IP address lah. So kita nak first configure IP address dia. So IP address 192.168.1. Contoh saya nak supaya default gateway ni dia adalah 254. So ni IP dia, dan kita letak subnet mask dia 255.255.255.0. Okay, so next kita buat description sikit. So this is tulis office LAN gateway. Dan yang penting kita kena buat no shut. Kita tak nak shutdown. So nampak, bila kita tak shutdown, kita on, kita punya port tu sekarang dah up. Nampak? Dah up connection antara router dan switch. Okay, dah lepas up tu, kita kena buat routing sikit. Okay, so sebelum kita, so kalau contoh, nanti saya akan tunjuk macam nak buat routing, tapi sebelum tu, kita nak save dulu. Kita dah configure tadi kan, so macam mana kita nak save. So kita boleh buat exit lagi. So dah pergi ke privilege node balik. So kita boleh guna command copy run start. So itu sebenarnya kita save. So kalau kita on off router ni tak hilang lah config tu pasal kita dah save. Okay. Right, so tadi kita dah configure antara ni. So nanti later on, nanti kita akan configure pula ke ISP punya site ni. So ini kita this is kita panggil sebagai the internet. So, mungkin ada device lain tapi yang kita tahu yang ni je lah. So the internet ni contoh kita buat dekat data center ni, dia punya network adalah 10.0.5. Slash subnet mask is 5.455.0.0/16. Okay. Dan dekat ISP punya site ni,
Namakan dia ISP connection. So dekat sini kita letak IP dia point to point 10.0.0 0 lah senang cerita, ataupun .1.0/30. Mas untuk /30 dia submit mas. Okey, settle. Okey, kita configure nanti. Sekarang ni kita nak buat supaya LAN kita ni settle dulu. Okey, kalau ada soalan please tanya jangan just kalau tak faham. Okey. Untuk switch ni kita rasa tak perlu configure dah pasal saya rasa kalau nak minta you guys untuk configure virtual LAN nanti rasa macam susah sangat. Tak apa, untuk scope ni mungkin saya just buat. So this is just a simple switch lah. So tak perlu nak configure buat VLAN ke apa. Anyhow dalam switch ni pun sebenarnya kita boleh configure So kalau dalam switch macam dalam router juga. Kalau kita tengok show IP interface brief. So nampak dia tunjukkan semua port. Okay, tapi dekat sini kita tak configure IP pasal dia adalah layer 2. Okay. Belajarkan OSI layer. So OSI layer yang dekat layer 3 devices yang ada IP address. Dekat layer 2 ni dia forward based on apa? MAC address kan. So kalau kita show ERP dia tak ada communication. Nanti saya akan tunjuk nanti kat sini akan ada MAC address. Okay. So next kita configure okay, workstation 1. Okay. So kita configure dia. So dia macam kita anggap macam PC lah kan. So, kita configure dia punya fast internet interface. So kita contoh kita pakai static IP. Okay. IPv4 192.168. Okay, since kita nak dalam network yang sama kan, so .1. So untuk PC ni contoh saya letak dia .5. Okay, so subnet mask dia pakai network yang sama kan, pasal kita nak dalam satu network yang sama. So 255, 255, 255.0. Okay, right. Yeah, okay, so ini kita dah configure dia punya ni. Kita kena configure juga dia punya default gateway. So dia punya default gateway adalah this one lah, interface yang sini tu. Ni default gateway dia. Okay. So default gateway dia adalah tadi kita letak 192.168.1. Apa tadi kat sini? Ingat tak kat sini? Apa IP dia? Ni Wan? Tak ingat tu. Ni Nampak tak? Ataupun kita buka router ni balik, kita buat balik show tengok configuration kan, show run interface. Kita boleh buat show run. So kita tengok balik configuration untuk interface 00 tadi 192.168.1.254. So, balik. So 192.168.1.254. Settle. Okay, so kita try daripada desktop ni. Contoh macam kita buka PC kita kan, so kita boleh buat command prompt. So cuba kita try ping kita punya default gateway. So ping 192.168.1.254. So maksudnya dah ada connection daripada workstation dengan router. So kita dah configure successfully. So kalau kita buka dekat switch ni, kalau kita buat balik show up, MAC address table. Kita tengok MAC address table, dia dah forward kat traffic lah. Okay. So lagi banyak benda dalam network yang connect dengan switch tu, lagi banyak traffic dia forward, dia akan simpan lah. Okay. Right. Sekejap, show. So boleh buat show. Ni tadi nampak. Kita reply balik dekat ni workstation punya IP kan. Buat. Okay, so next kita dah configure workstation. So kita nak configure pula access point. Okay, so access point config.
So tak apa, kita namakan dia access point dia, tak apa. So, kita configure dekat port 0. Okay, this one, sorry. Access point. Kita nak configure, so SSID kan kita kan kalau kat rumah kita ada, kalau nak connect wifi tu SSID kan. So contoh kita letak office dan apa-apalah. So kita nak pakai dia 2.4 GHz. So dia untuk router model untuk access point model ni dia tak support 5 GHz lah. So nowadays yang baru punya dia pakai 5 GHz punya spectrum. Okay, kalau kita belajar dalam kita dah belajar kan about spectrum. So untuk wifi jenis ni dia pakai 2.4. Okay, so untuk authentication contoh kita nak buat WPA. So kita nak buat password dia apa, office 2020 tu password dia lah. So yes, yes. Dan baik. Okay, so untuk laptop ni kita nak connect dengan wifi. Alamak, sorry dekat atas webback ni dia macam dia macam scroll down, saya susah nak klik. Okay. So kat config kita configure, so dekat wifi oh sorry, buka laptop ni dulu. Ni tak masukkan wireless, kena masukkan wireless. Masukkan modul dulu. So kita laptop dulu. Oh, masukkan wireless ni modul. Okay, masuk wireless. On balik laptop kita. Oh, ada wireless nampak. Faham tak? Boleh tak? Hello? Sir, kalau macam sebelum ni kan, macam kalau kita configure dia dekat physical tu je, itu maksudnya belum configure lagi lah sebenarnya macam kat CLI tu. Belum lagi. Dia iaitu kita just physical tu kita just connect kabel, kita just connect, kita letak devices, tapi kita mesti nak bagi tahu device tu apa dia nak buat kan. So itu kita kena configure dulu lah. Device tu macam macam kalau tak config dekat CLI tu means yang color merah tu dia still akan merah sampai bila-bila kan. Betul lah. So dia macam komputer lah. Kalau komputer ni dia mesti ada instruction, dia tak tahu apa nak buat. So kita kena configure. So itulah kenapa kena ada manusia juga. Okay. Alright. Thank you, sir. Okay. So dekat tadi kita dah connectkan ni kan. So kita kena tadi dah set access point. So access point tadi saya dah letak dia punya SSID Office dan Office 2020 dia punya password. Okay, so kita nak connect dengan kita punya SSID. So kat wireless tu, okay, so kita pilih lah SSID dia apa tadi? Office kan? Office dan dia pakai WPA. So passphrase dia saya letak Office 2020. Okay. So untuk IP address, so kita tak pakai DHCP. So pasal saya tak ajar lagi, tapi now kita tak static lah macam dekat workstation tadi. So kita kena letak IP dia macam mana? Macam ni lah, kita kena letak dalam network yang sama kan. So 192.168.1.0
Kat workstation tadi kita dah letak 5, so tak boleh sama. So nanti konflik. So kita untuk untuk laptop ni kita letak 10. Subnet mask kena samalah. 255.25.0. Okay, ni subnet mask dia /24. Okay, so next kita kena letak gateway juga macam dekat workstation. So gateway dia kita letak 192.168.1. Apa tadi? Apa boleh recap balik tak apa gateway dia? 254. 254, betul. Okay, so DNS ni nanti saya tak ajar lagi, dia domain name system So kita nak resolvekan IP address kepada www.google tu. Tapi untuk scope ni kita tak buat DNS lagi lah, so kita pakai IP address dulu. Okay. So kita dah connect. Okay, so nampak dia dah ada bentuk wireless ni. So maksudnya dah wireless lah, so boleh jalan-jalan lah, dah wireless kan. So kita try sama ada kita boleh tak access, kita boleh tak connect dengan kita punya gateway. So kita buka laptop kita. Ini saya punya webpack. Okay. Right. So kita buka command prompt macam biasa. Macam kita buka kita punya laptop. Kita try ping gateway. So ping 192.168.1.254. Okay. Nampak? Ada connection. Okay. Connection. Kalau kita tengok dekat router ni. Show ARP. Dah ada lah. Nampak? Daripada 10 pula. So dia dah register. So kalau kita masuk dekat flow switch, kita buat show my address. Dah ada 2. Okay, boleh? Ada soalan tak? Ini untuk kita punya office LAN. So LAN kita dah boleh. So contoh kalau laptop ni saya nak pergi ping. Okay. So dekat laptop ni contoh saya nak connect dengan workstation ni, nak ping kan. Mungkin saya nak hantar data ke apa, tapi saya nak check dulu sama ada connectivity tak. So tadi dekat workstation ni apa IP dia, ingat tak? Anyone? 192.168.1.5. Nampak? Dah boleh ada connection. So kita dah form satu network lah. Office-nya network. Okay? Okay, so sekarang ni kita dah ada LAN, tapi contoh nak selalunya dalam network ni untuk we do a useful thing, kita nak connect dengan dunia luar. So kita nak connect dengan internet lah. So selalunya kita akan subscribe dengan ISP punya network. Okay? So contoh ISP akan bagilah kita configuration, username ke apa, tapi ini untuk for the sake of this class, saya akan tunjukkan macam mana kita ada direct connection dengan ISP. So ISP mungkin bagi kat kita, okay, your IP mesti 10.0.1.2 contoh. Okay, so kita kena configure dulu lah kat gateway router kita ni. So let's configure. Minta maaf, dia you guys mungkin tak nampak ni, tapi macam saya dia akan scroll down macam ada menu tu, so saya tak boleh nak buat apa je. Okay, so okay, so kalau saya tengok kat router saya show IP interface brief. Okay, so yang connect dengan ISP ni port apa? Port gigabit internet 01. So lah. Ke interface gigabit 01. So first kita kena buat IP address. So IP address ni selalunya ISP bagi je ni lah. So kita letak IP address 192.168 10.0.1.2. So subnet mask dia 255.255.255.252. Oh no, shutdown.
So buat description sikit. Connection to ISP. Kalau kita show interface. Kalau kita label kan, so kalau kita tengok kat sini, kita tahulah, oh okay, ni ke LAN, senang kalau kita nak troubleshoot nanti. So kita kat sini ke ISP. Okay, so dah settle tapi tak up lagi pasal kat ISP ni kita tak upkan lagi. Kita tak buat no shut lagi. Dan seterusnya kita kena buat routing. So kita kena beritahu kan kalau kita nak pergi ke network contoh. Ke internet ni, so contoh kita nak pergi ke subnet 0.5.5 ni, so kita kena ada routing kat sini. So kita kena tambah static route. So configure, buat IP route, kita nak pergi ke network 10.0.5.0 255.0.0. So kalau kita nak pergi ni, so dia punya next hop tu, maksudnya packet tu kita nak forward ke ISP nya network kan. So kita akan forwardkan ke 10.0.1.1. So kita dah .2 tadi, kita tak okay, sorry, saya tak configure lagi this one. Tak configure dulu Okay, config interface mana yang di sini? Test 10.0.1.1 pasal dekat client tadi dekat sini dekat kita punya dekat customer tadi dah .2 so .1 so kita letak satu mask shutdown. Alright, nampak ada up. Okay, cuba try contoh ISP nak configure kan, so kita try ping dia punya customer dulu, tengok okey tak customer punya connection tu. Kita ping lah, kita ping 10.0.1.2 customer dia. Okey, boleh. Okay, boleh. Okay. Okay, sir. Okay, boleh. Kat sini pun boleh dah. Up. IP route and okay. Route 192.168.5. Let's get rid of sini. 5.0 5 lah 10.0. Okay, boleh. So kena tukar lah kat sini. Untuk internet. Kenapa tadi ada error? Pasal saya tak disable classless. Okay, so nanti kalau saya disable tu nanti juga lagi pening. Tu lagi advance lah. So kita ada buat CIDR. Tapi
anyhow, kita guna addressing dulu. Okay. Right. So kita buat IP route. So maksudnya kita dah bagi tahu dekat router ni kalau nak access network ni forward traffic ke ISP ni. Okay. Itu je yang sebenarnya saya buat routing ni. Ni buat static route. Okay. Okay. So saya save, copy, run start. Right. Okay. So kita configure ISP pula lah. Kita dah configure dah semua ni. Okay. Even kalau kita try nak ping daripada PC ni, nak pergi ping ISP punya interface ni contoh. Ping 10.0.1.1 kan tadi ISP. Oh sorry, tak configure lagi. ISP tak configure. Ya. Ini configure. Okay, so ISP saya configure dulu routing. So IP route. So IP route. So saya nak pergi ke ISP, nak kena tahu macam mana nak pergi ke network ni contoh. So saya start, saya nak pergi ke network 192.168 untuk LAN .1.0 tu network dia. Okay, 255.255.255.0 subnet mask, dan dia punya next hop adalah gateway router customer tu lah. So ni dia adalah 10.0.1.1. Oh sorry, .1 pula. Dia .2. Kat sini .2 kan. Okay. So kalau kita try ping balik tadi. Okay, nampak? Dah boleh. So kita boleh ping ISP. ISP dah boleh masuk balik dalam network ni. Tambah routing lah. Okay, so seterusnya. Okay, boleh tak setakat tu? So simple, kita buat simple LAN, betul kita buat simple static routing. Boleh tak? So, Boleh sir. yeah. So next kita nak dah connect dengan ISP. So contoh ISP ni pun dia ada customer dia. So customer dia mungkin some internet company ataupun data center company. So dia pun nak connect dengan internet supaya orang boleh access server dalam data center dia. So dekat ISP ni, so dia akan, so kita since benda ni nak buat dia keep it simple, so just dia connect directly dengan ISP punya router So import apa? Gigabit 001. So ke gigabit 01. Interface gigabit 001. So IP address dia kena dalam network data center ni lah, dalam internet punya ni. So IP address dia kita kena letak dalam network ni. So contoh saya nak assignkan server ni .10. So 192.168.5. Kan? Memang ada 255. Okay. Shutdown. Okay, dah up. So kita buat description sikit. Server. Okay, dah. Kita sebenarnya dah configure dah untuk ISP. Saya dah boleh dah. Dan routing pun dah buat. Boleh save. Save. Ni pun save. Hilang. Baik. So sekarang ni apa je tinggal? Sekejap, let me try to ping. Saya ping data center punya network. Saya ping yang interface ni. Oh. Jadi saya letak .5 dan gateway. Okay, .10. So nanti kat server ni .20 lah. Okay, .10 Ping gateway. Maksudnya ISP punya ni yang masuk kat data center ni. Ping
Okay, nampak. So the ping daripada sini ke sini dah boleh. So kita just nak tinggal configure server. Okay. Configure server. So dekat sini dah .10 tadi. So server kita letak .20. So server ni sebenarnya dia macam PC juga. Okay. So contoh kita configure dulu dia punya IP address. Static 192.168.5.20 contoh. Okay, subnet mask dia adalah 255.255. Dan dia punya gateway adalah ISP ni lah, pasal dia kalau dia nak even server ni pun dia nak keluar balik, dia macam PC kan, dia nak keluar balik dia kena ada gateway dia. So gateway dia adalah TCP provider. So kat sini tadi kita configure apa? Kita configure ni tadi .10. Okay, itulah dia punya gateway. So 192.168.5.10. Right, dah configure. Juga dah configure. So, jom kita try daripada PC ni. The ping pula server. Server tadi adalah ping 192.168.5. Apa tadi? Server? Ingat tak? .20 Dah boleh So tadi tu dia time out tu pasal dia baru nak buat dia punya apa ni ARP calculation semua, tapi anyhow nampak dia dah boleh apa ni lah, dah boleh connect dengan server. Alamak, boleh kacau lagi. Okay. So, dekat server of course kita nak letak services kan, application ke apa kan. So contohlah kita nak serve website. So website kita pakai HTTP. Kita on, HTTPS pun on. Okay, so nanti dia akan buka ni lah. Kita try. Kita buka kat laptop kita. Kita nak access server kan. So kita buka browser lah, web browser. Mana web browser dia, web browser dah. Web browser. Ni lah. Ni web browser. Kan? So kita letak IP server ni lah. Since kita tak configure DNS, so kita pakai IP je. So IP server tadi apa? 192.168.5.20. So okay. Roll website yang dekat dalam server tu. So kita access information daripada server kat dalam data center. So kalau kita nak buat secure HTTPS, benda sama. Okay. Guna wireless. Okay, boleh tak? So ni dah simple. Dah buat simple WAN dengan LAN macam tu. Okay. Ada soalan? Hello? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Belum lagi, sir. Belum lagi. So nanti saya akan share recording ni, kena tengok macam nak buat. So nanti case study nanti saya akan nanti saya akan assign untuk you guys kena buat LAN macam ni lah lebih kurang, tapi bukan sama lah. Okay. Tapi cara nak gunakan packet tracer tu sama. Okay. So next step, macam mana kamu nak hantar kat saya file ni supaya saya boleh check boleh connectivity tu. So boleh tekan file, save as. So save kat mana? So contoh saya save ITT ni. Save case study. So bila kita tutup, kita buka balik. Ni yang tadi tu lah case study 2. So dia buka, nanti dia buka packet tracer lah. Boleh? So nanti saya boleh test lah benda tu jalan ke tak jalan ke. Okay, boleh tak semua orang? Boleh, sir. Boleh, sir.
Kalau tak ada soalan, kita rehat 5 minit, nanti kita tengok sikit tutorial. Okay? Okay, sir. Okay. Rehat 5 minit belum.